غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة، وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin, teman-teman, sahabat-sahabat, kenalan-kenalan yang sedang mengikuti majlis ilmu pada saat ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmatnya kita semua dipilih oleh Allah, dengan kehendak Allah, dengan anugerah Allah. Meskipun kita hamba-hambanya yang banyak leka, banyak lupa, banyak lalai, banyak melakukan dosa zahir dan batin, tidak menyempurnakan segala perintah Allah dengan baik. Meskipun demikian, Allah sudi lagi memilih kita, menjemput kita, memanggil kita, mengundang kita untuk menjadi tetamu-tetamunya yang akan Allah Ta'ala hidangkan dengan rahmat, dengan maghfirah, dengan redha, dengan hidayah, dan serta didoakan oleh sekalian para malaikat, dimintakan ampun oleh para malaikat. Itulah di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mana-mana hamba-Nya yang ikhlas duduk di dalam majlis ilmu. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memilih kita, yang mengumpulkan kita pada malam ni. Sama ada sahabat-sahabat yang hadir di sini, begitulah juga sahabat-sahabat yang mengikuti secara online ni, tidak terkecuali. Terima kasih kita kepada Allah kerana menghimpunkan kita di dalam golongan hamba-hamba yang akan diberi kebaikan oleh Allah, kebajikan oleh Allah, digolongkan oleh Allah di dalam golongan hamba-hambanya yang akan dipermudahkan jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, digolongkan oleh Allah di dalam kumpulan hamba-hambanya yang akan insya-Allah dimerdekakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, sahabat-sahabat yang saya kasihi rahimakumullah, mari sama-sama kita memperbetulkan qasid kita
niat kita belajar kerana Allah. Belajar agama ini fardu ain. Ilmu yang kita sedang belajar ni ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah menunjukkan segala kelemahan kita di dalam ibadat, kesilapan dan kesalahan kita dalam ibadat, khususnya masalah-masalah yang ada di dalam hati kita, agar dapat kita berusaha memperbaiki dan memperbetulkan secepat mungkin, sebagai usaha dan ikhtiar kita mencari bekalan untuk kita musafir ke alam barzakh pada bila-bila masa saja. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua senantiasa mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala memberi taufik kepada kita agar dapat kita menghadirkan niat yang ikhlas dan menjauhkan diri kita, hati kita daripada memiliki niat-niat yang tidak sepatutnya, yang menjadi asbab sebaik apapun, sebanyak apapun amalan yang kita buat, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Insya-Allah seperti mana biasa sambungan kita malam ni kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin, muka surat 78. 78 yang ada kitab boleh tengok, yang tak ada kitab boleh dengar lah. InsyaAllah mudah-mudahan dapat berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita keberkahan duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan nanti telinga kita di hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada menadah dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bahkan itulah tujuan kenapa kita diberi nikmat pendengaran oleh Allah, supaya kita gunakan nikmat pendengaran kita ni menadah dengar perkataan yang baik-baik. Begitulah juga nikmat sihat yang Allah bagi, supaya dapat kita gunakan nikmat sihat ini kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan nikmat akal fikiran kita, berfikir, merenung-renung tentang perkara yang bersangkut paut dengan urusan ibadat, urusan akhirat. Semoga kita semuanya tergolong di dalam golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri kita. Begitulah juga kita doa, mudah-mudahan Allah memilih juga kawan-kawan kita, sahabat andai kita, rakan-rakan kita yang lain, adik-beradik kita boleh jadi ada yang masih lagi belum melibatkan diri mereka menjadi penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita doa pada Allah dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ni, Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu hati sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat, siapa pun mereka, asalkan mereka beriman kepada Allah. Mudah-mudahan dipilih oleh Allah untuk menjadi penuntut ilmu. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Kata musannif, kata muallif radhiyallahu ta'ala anhu, al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan meridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beliau. Apa kata beliau? Bahkan adalah dengan dirinya hamba tadi yang uzlah tadi, ini cerita pasal uzlah, tak habis lagi. Makna mengasingkan diri. Kita manusia ni ada masa disuruh oleh Allah mengasingkan diri daripada makhluk. Seperti mana yang telah dimaklumkan bahawasanya ada beberapa perkara yang menjadi pengganggu ibadat, sehingga kita tidak boleh menunaikan perintah Allah dengan sebenar kerana diganggu oleh 4 perkara tu. Yang pertamanya apa? Dunia. Yang keduanya
makhluk. Ni kita cerita pasal yang kedua ni. Kalau masalah dunia dulu, ubat dia adalah apa? Dengan bersifat zuhud. Tu. Bagaimana kita nak melepaskan diri kita daripada dunia, yakni perkara yang mengganggu kita untuk melakukan ibadat dengan sebenar, iaitu dunia, perkara yang tidak ada hubung kait dengan ibadat, sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat, sesuatu yang tidak memberi manfaat selepas daripada mati. Berseronok-seronok dengan harta, pangkat, jawatan, hobi dan sebagainya, yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Harta kekayaan yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Itu. Jadi untuk melepaskan diri kita daripada dunia yang mengganggu kita, sehingga kita tidak ada waktu untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjadikan kita tidak ada masa untuk ataupun ruang untuk kita menunaikan perintah Allah kerana terlalu bersibuk berbimbang dengan keduniaan tadi, makna benda yang tidak ada hubung kait dengan ibadat tadi. Jadi caranya, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bagaimana untuk kita menyelamatkan diri kita daripada tipu daya dunia ni, iaitu dengan berzuhud. Makna zuhud, benci, bencikan sesuatu perkara yang berlebih-lebih, yang tidak ada hubung kait untuk menolong ibadat kita. Itu cara dia yang pertama. Jadi bagi kita yang ada masalah, diganggu oleh dunia sehingga kita tidak ada waktu untuk Allah, untuk ibadat, untuk akhirat, kata ulama, kenalah kita berzuhud. Itu sahaja cara dia, berzuhud, yakni bencikan perkara-perkara yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Makna kalau mencari harta bukan untuk bermewah-mewah, bukan untuk bermegah-megah, kecuali apa yang kita cari itu, harta tadi, kekayaan tadi, duit tadi, untuk menolong kita beribadat. Itu cara ulama pesan dah. Kalau tidak, kita akan selama-lamanya dilekakan dengan dunia tadi tu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, telah membinasakan akan kamu, yakni manusia kita ni dibinasakan oleh at-takatsur, nak berlumba-lumba memperbanyakkan harta, kekayaan dan sebagainya. Seperti mana yang kita dah maklum atas dunia, berlumba-lumba mencari kekayaan. Tengok orang tu kaya, kita nak kaya. Tengok orang tu hebat, kita nak hebat. Tengok orang tu jadi jutawan, kita nak jadi jutawan. Betul tidak? Maka ini perlumbaan ni tadi tu. Allah Ta'ala kata, alhaakumut takatsur. Ini yang menjadi sebab nanti kamu dibinasakan. Kamu binasa dengan sebab atas dunia ni kamu berlumba-lumba mengumpul harta. Siapa yang paling banyak, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kaya, siapa yang begini, siapa yang begitu. Sehingga kita terlupa kita semakin hari semakin dekat dengan kematian. Ada yang daripada muda sampai ke tua, habis masanya dalam perlumbaan tadi, sehingga tidak ada masa untuk dirinya mencari bekalan akhirat. Tak ada masa, sibuk pagi, petang, siang, malam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sibuk dengan urusan-urusan dunia yang tidak ada hubung kait dengan ibadat tadi. Sampailah hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan pergi ke liang lahat, sampai mati. Kalau tidak mendapat belas kasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka hamba tadi akan sibuk dengan perlumbaannya sampailah nyawanya diambil oleh Allah. Mati dalam keadaan tak sempat nak buat persiapan akhirat. Mati dalam keadaan tak sempat kenal siapa Tuhan dia. Mati dalam keadaan tak tahu akidah dalam hatinya betul ataupun salah.
Mati dalam keadaan tak sempat nak solat ataupun nak memperbaiki solat dia. Mati dalam keadaan tak sempat nak mengubati hati-hati yang penuh dengan penyakit tadi. Mati dalam keadaan tak tahu yang mana halal, yang mana haram. Tak tahu. Itu diri kita. Tilik pula yang kita ni ada tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak. Lebih lagi dah. Bukan diri kita sahaja disibukkan dengan hal dunia tadi, sampai kita terlepas pandang untuk memastikan bekalan akhirat isteri dan anak-anak kita pun tiada. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan nanti? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti Allah Ta'ala akan tanya dengan segala nikmat yang Allah dah bagi. Mana kita gunakan? Waktu sihat kita apa kita gunakan? Sihat kita guna untuk apa? Umur muda kita habiskan ke mana? Harta benda yang kita cari untuk buat apa? Tu nanti. Kita ni orang yang mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang yakin adanya hari kiamat, yakin adanya soal jawab, munkar nakir, adanya hisab dan sebagainya. Lainlah munafik, kafir munafik, yakni orang yang bermuka-muka seperti Islam tapi hakikatnya dia tak percaya pun dengan akhirat. Itu lainlah. Jadi mukmin, kita sendiri mukmin. Maknanya orang yang memiliki akidah yang betul dalam hati, yakin adanya Allah, yakin adanya kiamat, yakin adanya kematian, yakin adanya soal jawab, munkar nakir dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak berpindah ke alam barzah ni dalam keadaan kita ni bersibuk pagi, petang, siang, malam, sepanjang masa, sepanjang waktu, akal kita berfikir, sibuk memikirkan tentang dunia tadi, hati kita pun risau tentang keduniaan tadi, bahkan tubuh badan kita pun sibuk berbimbang mencarinya, mengusahakannya, sibuk menjaganya, sampai tak ada masa untuk kita dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Itu cuba kita fikir sendiri, kita renung-renung sendiri diri kita masing-masing. Betul tak? Betul tak? Sebelum ni kita tak belajar lagi, sebelum ni kita tak duduk dalam majlis yang macam ni. Betul. Kenapa tu? Kenapa sampai macam tu? Kerana diri kita disibukkan dengan hal dunia tadi. Fikir macam mana nak banyak duit, macam mana nak dapat kesenangan, macam mana nak mewah macam orang lain, macam mana nak bergembira macam orang lain, macam mana nak bahagia macam orang lain, macam mana nak bagi anak bini keselesaan macam orang lain. Betul? Itu yang menyibukkan kita. Padahal yang kita nak cari tadi keselesaan ataupun kemegahan. Padahal benda tu dah lebih daripada qadar untuk beribadat. Kita sendiri dah alami. Sebab tu Allah ajar kita, Allah letakkan kita di situ supaya kita lebih mengerti dan memahami betapa susahnya, betapa sukarnya diri kita nak menyelamatkan diri daripada yang namanya dunia tadi, kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah. Sebab tu kita yang Allah dah pilih duduk dalam majlis ilmu, daripada tu kita dapat tahu macam-macam perkara. Sangat-sangat sepatutnya kita kena bersyukur kepada Allah. Ya Allah, muju kau pilih aku, muju kau beri kesedaran, sehingga aku nampak betapa kita ni dipermainkan oleh dunia selama ni sibuk. Dan sekarang ni kita sendiri yang menanggungnya. Dah dibebani dengan hutang begini dan begitu dengan sebab nakkan betul ke tidak? Kan kita sekarang ni terpaksa menanggung hutang-hutang kita dah. Kenapa kita sanggup berhutang sampai macam tu? Nak selesa macam orang lain. Takut orang kata kita begini, takut orang kata kita begitu, takut orang kata anak bini kita begini. Kalau tak diberi keselesaan, tak diberi kemewahan. Betul ke tidak? Akhirnya kita terpaksa mengorbankan masa kita sebanyak-banyaknya untuk nak cover balik benda-benda ni. Terpaksa kerja lebih masa dan sebagainya. Dalam kita tak sedar, tak ada masa untuk Allah. Tak ada masa untuk diri kita nak buat persiapan secara khusus nak menghadap kematian ni. Tak ada. Tak ada masa. Tak sempat. Bukan tak nak pergi, kadang-kadang ada yang dah diberi kesedaran oleh Allah nak pergi belajar, tapi tak boleh sebab dah dikongkong oleh dunia kita yang cari tadi tu.
Maka mahu tak mahu kita kena korban je lah kat mana-mana. Kena terpaksa lah berkorban kat mana-mana kan. Nampak salah kita. Makna mengejar dunia dengan keadaan tak ingat apa yang Allah pesan atas diri kita. Cari dunia sekadar supaya nanti masa kita ada untuk akhirat. Tapi kita tak nak dengar, kita tak pedulikan, kita rasa benda tu tak penting. Wal'iyadzabillah min dzalik. Apa pun, alhamdulillah, apabila hamba-hamba tadi diberi taufik oleh Allah, maka akan adalah dalam hatinya sifat zuhud tadi tu. Makna benci dah, tak nak dah. Aku tak nak dah, aku tak mau dah, aku tak seronok, aku tak suka dah dengan benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Aku tak nak dah, nak cari lebih-lebih. Sebab sekarang ni yang ada ni pun aku habis masa dah, banyak dah habis masa tu. Sehingga tak ada masa dah tengok ibadat. Nak belajar pun tak ada masa. Sedangkan belajar agama ni wajib. Sembahyang aku tak betul lagi, sembahyang aku tak faham lagi. Betul ke tidak solat yang aku buat? Akidah aku pada Allah entah betul ataupun tidak, aku tak dapat pastikan yang mana akidah betul, yang mana akidah yang sesat. Aku pun tak tahu mana sifat mazmumah, mana sifat mahmudah. Bagaimana nak menghadirkan sifat mahmudah dalam hati, bagaimana nak membuang segala sifat mazmumah dalam hati, apa ubatnya, macam mana caranya, tak tahu. Sebab kita tak ada masa nak duduk dalam majlis ilmu. Sedangkan benda-benda tu ada dalam majlis ilmu. Kita tak ada masa nak belajar. Sebab masa kita habis dah untuk urusan dunia kita. Jadi benarlah kata Allah Ta'ala kata, anak bini, harta benda tu fitnah. Yang ni ujian. Ada yang gagal, ada yang berjaya. Tapi banyaknya gagal apabila Allah uji dengan anak bini, dengan harta benda tadi. Banyaknya gagal. Ada yang berjaya tapi sedikit. Dia ada anak bini, dia ada harta banyak, tapi dia tidak meninggalkan kewajipan yang Allah pikulkan ke atas diri dia. Ada tapi tak ramai. Mudah-mudahan kita semua ni, kawan-kawan semua ni masuk dalam kumpulan yang tak ramai tu. Amin ya rabbal alamin. Tu cara. Kerana kalau kita tak berzuhud, kita tak akan disibukkan selama-lamanya. Kita akan disibukkan selama-lamanya. Percayalah. Kalau kita tak zuhud, makna zuhud ni mana sifat hati, benci terhadap benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Selagi tak ada sifat tu dalam hati, beginilah hidup kita sampai kita nanti mati. Berlumba-lumba mencari benda yang lebih-lebih atas dunia yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Nanti kita yang rugi. Baik, kemudian halangan ataupun perkara yang mengganggu kita untuk menunaikan ibadat dengan sebenar selain daripada dunia, iaitu makhluk. Pun satu juga lagi halangan, satu lagi cabaran. Kita tak boleh nak melakukan ibadat, tak boleh nak menuntut ilmu fardu ain, tak boleh nak memberikan didikan fardu ain untuk anak isteri kita kerana terlalu bersibuk dengan makhluk, berurusan dengan manusia ni. Makna pagi, petang, siang, malam nak berurusan dengan manusia, tak habis-habis dengan makhluk, tak habis-habis dengan makhluk. Kita lebih nak menjaga hati-hati makhluk. Takut makhluk kata apa pada kita, takut makhluk pandang rendah dengan kita, takut makhluk kata kita tak ikut perkembangan dunia dan macam-macam lagi. Maka untuk dengan sebab nak meraihkan perkataan makhluk, nak jaga hati makhluk tadi, kita gadaikan masa kita. Gadaikan masa kita. Tak ada belajar, tak sempat belajar. Nak jaga hati kawan-kawan. Nak jaga hati kawan-kawan. Nanti kawan-kawan ajak jumpa, kita tak jumpa, takut kawan bersah hati. Ikut kan. Tadi tempat kerja jumpa kawan dah, balik kerja jumpa kawan lagi, malam kan janji nak keluar jumpa kawan lagi. Aja kita fikir betul ke tidak. Tak boleh kita nak datang majlis ilmu selepas maghrib tu, tak boleh nak datang. Sebab apa? Masa kita tadi kita gunakan untuk jumpa manusia, nak urusan dengan manusia lagi. Padahal Allah bagi dah daripada pagi sampai petang.
Tak cukup lagi pagi sampai petang, malam pun nak jumpa manusia lagi. Betul tidak? Sedangkan manusia-manusia yang kita jumpa, yang kita raikan tu, takkan teman kita saat nyawa kita nak diambil oleh Allah. Dia akan lupakan kita. Dia tak ingat dah pada kita. Dia pun tak sanggup nak teman kita kembali kepada Allah. Dia akan nak meneruskan dia punya cita-cita dia. Itulah di balasan makhluk yang kita raikan sangat-sangat tadi tu. Makhluk yang kita raikan sangat-sangat tu, yang kita nak jaga hati sangat-sangat tu, sampai masa waktu kita mati, mereka tak sanggup pun nak menemani kita. Maka waspada maknanya, hati-hati, jaga-jaga. Bukan tak boleh bergaul, bukan tak boleh campur makhluk, boleh, tapi waspada, jangan melampau. Kalau melampau nanti itulah akibat dia. Kita tak ada masa dengan Allah. Tadi dah habis waktu 8 jam 10 jam cari duit, lepas tu sibuk pula dengan manusia lagi. Mana masa untuk kita nak belajar supaya kita dapat kita pastikan amalan yang kita buat ni betul ataupun salah? Mana masa? Habis dah masa kita. Tak ada masa nak belajar, tak ada masa nak belajar. Kenapa? Masa tu tadi, umur kita tadi, waktu kita tadi dah habis dibelanjakan dengan tujuan mencari dunia dan juga nak meraihkan manusia. Jadi ubat dia, kata ulama, masalah makhluk ni, nak lepaskan diri daripada fitnah makhluk ni, kenalah berzuhud, kenalah beruzlah. Minta maaf, kena beruzlah, mengasingkan diri pada waktu-waktu tertentu. Kena asingkan diri kita. Di tempat kerja kita campur dah orang, tempat kerja kita campur dah orang, waktu rehat kita campur dah kawan-kawan. Cukuplah. Kita bukan tak campur orang, kita campur orang. Jadi ada masa kena uzlah, asingkan diri kerana ada kepentingan hak untuk diri kita sendiri dengan Allah. Kita ni ada hak dengan makhluk, ada hak dengan Allah. Jangan masa kita habis kita gunakan untuk menunaikan hak sesama makhluk, sehingga tidak ada kita tunaikan hak kita untuk Allah, tak ada. Jadi sebab tu kena beruzlah, kena mengasingkan diri. Daripada awal tajuk itu dia dah ajar dah kita bagaimana cara dia. Campur makhluk dalam hal yang baik-baik, campur makhluk dalam hal yang tak dapat tidak. Selebihnya benda lara, benda sia-sia, jangan campur, tinggalkan mereka. Kerana ada urusan yang penting untuk diri kita yang belum kita selesaikan lagi. Iaitu mana? Di antaranya menuntut ilmu. Kita perlukan masa untuk belajar agama. Kerana amalan yang kita buat, kalau tidak ada ilmu, tidak berpandukan ilmu, amal kita takkan diterima oleh Allah sebanyak apa pun. Jadi kita mahu tidak kena asingkan diri. Ini macam abang-abang ni, terpaksa bagikan masa waktu malam macam ni. Tak ada alasan. Sebab kita daripada pagi, petang dah meniaga, dah macam-macam, tak ada masa nak belajar. Jadi mau tak mau kena korbankan waktu malam kita. Ini kita kena tanggung sendiri. Sebab pilihan kita dah macam tu. Kita pilih kerja lebih daripada waktu. Contohlah, ni sekadar contoh, minta maaf. Jadi mau tak mau waktu malam terpaksa korbankan masa, meninggalkan bini, meninggalkan anak, meninggalkan kawan untuk nak belajar. Kalau tak, bila lagi? Besok dah jadi macam biasa balik. Pagi besok dah jumpa orang balik. Sampai ke petang dah jumpa orang balik. Lepas tu ada urusan dengan anak bini kita pula. Kalau tak sanggup korbankan masa macam ni, sampai matilah kita takkan ada peluang nak belajar agama. Macam mana amalan kita? Macam mana semayang kita? Macam mana amalan kita, puasa kita dan sebagainya? Allah tak terima kalau kita buat tadi dengan tidak ada ilmu. Ulama pesan dah, tiap-tiap amal yang kita buat sebanyak apa pun, kalau tidak ada ilmu, berpandukan ilmu, amalan tu takkan diterima oleh Allah. Meskipun kita beribadat, meskipun kita solat, meskipun kita berzakat, berwakaf, begini dan begitu,
Tapi kalau dibuat tanpa ilmu, kata ulama, mardudatun, ditolak, takkan diterima oleh Allah. Adakah kita tak risau amalan kita ditolak oleh Allah? Adakah kita tak bimbang amalan kita kalau tak diterima oleh Allah? Apa modal kita nak bawa balik? Apa untung yang kita nak bawa balik besok? Kebajikan apa yang kita nak bawa balik kalau amalan kita tak diterima oleh Allah? Apa yang kita nak bawa balik? Apa yang nak diletakkan atas timbangan amal besok? Timbangan, mizan. Di antara perkara yang wajib kita yakin adanya mizan, timbangan amal di padang mahsyar besok. Apa yang nak ditimbang kalau kebajikan kita ni tidak ada? Apa yang nak ditimbang? Dosa dah tentu kita akan bawa. Masalahnya kebajikan ni. Ulama pesan dah, ulama ingatkan dah. Ingat-ingat. Kalau kamu beramal sebanyak apa pun tanpa ilmu, amalan kamu ditolak oleh Allah. Allah tak akan terima. Sebab sudah tentu ada kesalahan yang akan kamu buat dalam ibadat. Buat dalam keadaan tak tahu syaratnya, tak tahu rukunnya, tak tahu pantang larangnya. Main buat aja. Asalkan buat aja. Padahal pantang larang tadi kita langgar. Ataupun ada syarat-syarat yang tak cukup. Ada rukun-rukun yang tak betul. Macam mana? Buat boleh buat. Tapi nak Allah terima tu ada syarat. Nak bawa pahala, nak bawa kebajikan balik akhir, ada syarat. Bukan asalkan buat ada pahala. Bukan asalkan buat ada pahala. Bukan asalkan buat nanti akan dapat bawa balik akhirat. Tak. Bukan asalkan buat. Ada syaratnya, ada rukunnya yang zahir, yang batin. Kemudian ada pantang larang yang mesti kita tahu untuk kita jauhkan diri. Kalau tak habis. Berapa banyak manusia yang dah menyesal sewaktu berada di dalam alam barzah. Ya Allah, hidupkanlah aku balik. Bagilah aku peluang hidup balik. Ya Allah, aku nak betulkan amalan aku. Dulu aku buat salah. Dulu aku tak tahu beramal begini caranya tak betul. Bagilah aku peluang hidup balik sekejap aja. Aku nak baiki balik. Allah tak bagi dah. Sebab Allah dah bagi kita puluh tahun peluang. Bukan sehari Allah bagi. Betul tak sahabat? Bukan Allah bagi kita peluang sehari untuk baiki amal. Bukan Allah bagi kita sehari peluang untuk pergi cari ilmu. Puluh tahun Allah bagi. Puluh tahun Allah bagi. Tapi kita sia-siakan. Kita sia-siakan umur kita yang puluh tahun tu. Bersibuk, berbimbang dengan perlumbaan dunia tadi. Takut-takut nanti dicela oleh manusia. Manusia kalau tak hebat macam orang lain, tak kaya macam orang lain, tak mewah macam orang lain. Cukup-cukuplah. Sudah-sudahlah. Yang dah ada tu alhamdulillah. Sekarang ni masa untuk kita buat persiapan nak balik akhirat, nak balik bertemu Allah. Tak bila-bila masa. Sekarang ni macam-macam ni. Kematian terkejut, muda-muda mati, tak ada sakit mati. Jangan lupa giliran kita. Tak lama lagi giliran kita pula yang akan dihumban dalam lubang tu, dalam liang lahat tu. Kita pula. Hari ni kita tengok orang mati, esok lusa orang tengok pula kita mati. Hari ni kita solatkan orang mati, esok lusa orang solatkan kita pula. Hari ni kita hantar jenazah orang, esok lusa orang hantar jenazah kita pula. Pasti berlaku perkara itu. Jadi jangan leka, jangan lupa. Cukup-cukuplah. Kena ada qanaah dalam diri kita tu, mencukupi, memada dengan apa yang Allah dah bagi. Anak bini kita ada pakaian dah, walaupun tak mahal, sederhana, alhamdulillah. Ada rumah tempat tinggal walaupun tak mega. Selamat dah anak bini kita daripada panas hujan. Kenderaan walaupun tak mewah, syukurlah daripada jalan kaki. Cukup-cukuplah, memadalah. Sudah-sudahlah. Makna azam baru untuk mencari bekalan akhirat pula. Supaya kita tidak terlepas kesenangan akhirat yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beramal soleh. Nanya anak bini kita besok. Dengan sebab kita anak bini kita besok susah hari kiamat. Ke kita tak sayang dengan anak bini kita? Ke kasih sayang kita kepada anak bini kita sekadar dunia je? Kita nak mereka mewah, senang atas dunia.
Bagaimana nasib dia nanti di hari kiamat? Kalau solatnya tak diterima oleh Allah, kalau akidahnya tak diterima oleh Allah, kalau hatinya tak bersih, bagaimana anak bini kita besok? Adakah mereka akan dapat kesenangan? Takkan dapat. Salah siapa? Salah kita suami, salah kita ketua keluarga yang tidak memperdulikan akhirat mereka, bahkan akhirat kita sendiri pun. Kita yang mengheret diri kita dan anak bini kita kepada kecelakaan akhirat. Nanya kita, nanya anak bini kita, atas dunia ni kita gunakan mereka untuk kesenangan hidup kita. Di hari kiamat kita biarkan mereka duduk diazab oleh Allah. Kita suami yang tak bertanggungjawab, kita suami yang tak tunaikan hak seperti yang diperintah oleh Allah. Kita mementingkan kebahagiaan dunia anak bini kita, tapi kita tak memikir bagaimana nasib mereka nanti di alam barzah. Na'udzubillah min zalik. Cukup-cukuplah, sudah-sudah. Mari kita dekatkan diri dengan Allah, mari kita belajar, mari kita mengaji. Mana bagi waktu kita. Ada masa waktu kerja, ada masa jumpa orang, ada masa untuk agama kita. Mudah-mudahan nanti kita selamat. Mudah-mudahan kita selamat. Ni uzlah, kena asingkan diri. Kalau tak asingkan diri, kita tak boleh belajar macam ni. Ni sebab asingkan diri lah ni. Tinggalkan makhluk sekejap, besok jumpa balik. Besok jumpa balik makhluk tu. Tapi ada masa kena tinggalkan untuk kita nak belajar. Jadi kata muallif radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan adalah dengan dirinya serta mereka itu dan hati apa yang terlebih jauh daripada mereka itu. Maksudnya dalam masalah ni, tubuh badannya bercampur bergaul dengan manusia, tetapi hatinya tidak ada dengan manusia. Hatinya dekat dengan Allah. Hatinya sentiasa memikirkan ibadat, hatinya sentiasa memikirkan akhirat, hatinya sentiasa memikirkan risau bimbang tentang bekalan akhirat, walaupun tubuh badannya duduk campur dengan manusia. Itu yang dikatakan tadi, campur manusia dalam hal yang baik-baik, campur manusia dalam hal yang tak dapat tidak. Selebih daripada tu, benda lara tinggalkan. Lebih-lebih lagi benda haram lagilah. Benda yang sia-sia pun tinggalkan, tak payah campur. Gunakan waktu tu untuk kepentingan diri kita pula. Dan yang demikian itu demi umurku, pekerjaan yang amat payah dan kehidupan yang banyak kekeruhan. Kehidupan atas dunia ni banyak yang keruh ni, banyak yang tak sedapnya, banyak yang tak seronoknya, banyak dugaannya, banyak cabarannya, banyak halangannya, banyak yang sedihnya. Dan padanya berkata Syekh kami di dalam wasiatnya, hei anakku, hidup olehmu serta ahli zamanmu, yakni orang yang samamu. Hiduplah kamu dengan manusia yang sama waktu dengan kamu, dan jangan kamu ikut dengan mereka itu. Hiduplah bersama manusia yang berada di zaman tu. Hiduplah sekali dengan manusia tu yang sedang berada di zaman kamu tu. Hiduplah dengan mereka. Tetapi akan tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan kamu ikut dengan mereka itu. Jangan ikut mereka tu. Hidup dengan mereka itu, tapi jangan ikut mereka tu. Boleh faham tak? Hidup dengan mereka itu, tapi jangan ikut mereka. Sebab banyak di kalangan mereka yang membelakangkan akhir. Jangan ikut mereka. Banyak di kalangan mereka yang tak bersyukur dengan Allah, yang leka daripada Allah, yang lupa daripada ibadat, yang lupakan akhirat, yang tak takut kepada Allah, yang suka melakukan kezaliman, yang mengutamakan kesenangan dunia. Jangan ikut mereka itu. Walaupun kamu hidup dengan mereka itu, tapi jangan ikut perangai mereka itu. Maknanya kena uzlah, kena asingkan diri. Mereka buat benda sia-sia, benda haram, benda lara, jangan ikut. Kalau buat benda baik, ikut. Kalau buat benda taat, ikut. Buat benda sia-sia, jangan.
Kemudian kata ia, apa yang terlebih payah kehidupan ini serta orang yang hidup dan mengikut ia dengan segala orang mati. Macam mana nak buat tu? Payah tu. Payah. Nak hidup sekali dengan orang hidup, tapi perangai nak kena ikut macam orang dah mati. Orang lain berseronok, berlumba dengan dunia, mengejar dunia, kita nak kena sebalik ni pula dah. Itu maksudnya. Payah. Payahlah. Kalau senang, ramai yang macam ni. Payah maknanya nak hidup sekali dengan orang hidup. Ni, hidup sekali dengan kawan-kawan kita kan semua hidup tu, masyarakat ni. Kan orang hidup tu. Tapi, nak kena ikut seperti orang kan payah. Orang berlumba-lumba cari kereta, nak megah, nak mewah, nak kaya, kita sebalik ni pula dah. Nak memada je kan payah. Orang lain nak cari nama, nak masyhur, kita tak mahu pula. Kan payah. Senang ke? Susah. Susah. Apa yang terlebih payah kehidupan ini serta orang yang hidup dan mengikut ia dengan segala orang mati. Duduk sekali dengan orang hidup, tapi nak ikut perangai orang macam orang dah mati. Orang dah mati ni dia ingat ibadat akhirat lah. Dalam kubur tu je tanya. Kalau boleh tanya lah orang dalam kubur tu, tanya dia, macam mana projek? Orang dalam kubur tu kalau boleh tanya, kalau kita boleh sembang dia tanya, macam mana projek? Jadi dia takkan jawab dah pasal projek dah. Macam mana minggu depan nak pergi jalan mana pula? Nak pergi jalan-jalan mana pula? Nak pergi beli belah apa pula? Kalau kita boleh tanyalah orang hidup, orang mati tu, apa agak-agak jawapan dia? Tak adalah. Dia akan menjawab tentang hal-hal yang sangkut paut dengan akhirat saja. Dia takkan cerita pasal minggu depan nak pergi jalan sini, nak pergi jalan sana, nak pergi beli ini, nak pergi beli itu, nak kumpul harta begini. Dah. Takkan ada. Semua yang dalam kubur tu bersibuk dengan hal akhirat. Yang menyesal tak ada bekalan akhirat. Dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, bercampur olehmu akan manusia. Campurlah manusia, bukan tak boleh campur. Bukan suruh buang manusia. Bukan maksudnya mengasingkan diri tadi dengan tujuan ataupun atas alasan kita dah jadi baik. Bukan, itu salah. Itu ditipu oleh syaitan, itu ditipu oleh nafsu. Mengasingkan diri kerana merasakan diri lebih baik, itu salah. Disuruh uzlah ni, mengasingkan diri supaya kita ada waktu untuk mencari akhirat dan memperbaiki ibadat kita sendiri. Bukan meninggalkan makhluk tadi kerana dah merasakan diri lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Itu salah. Itu beruzlah dengan tak ada ilmu, dia akan jadi macam tu. Orang lain nak uzlah, kita pun nak uzlah. Orang lain nak mengasingkan diri, kita pun nak mengasingkan diri. Tapi kita nak mengasingkan diri tanpa ilmu. Kan jadi sesat tu, kan jadi salah tu. Walaupun uzlah tu tujuannya baik, tapi kalau tanpa ilmu, nampak tak? Bukan mendapat keredaan Allah kalau begitu. Itu mendapat kebencian Allah. Orang lain uzlah mendapat redha Allah, kita uzlah dapat kebencian Allah. Bukan suruh mengasingkan diri kerana dah merasa pandai, merasa takwa, merasa alim, merasa soleh, merasa soleha. Bukan, salah. Tujuan mengasingkan diri tadi supaya kita ada masa untuk memikirkan tentang ibadat, tentang akhirat diri kita sendiri. Itu. Ni kita duduk mengasingkan ni. Sebab apa kita pandai? Sebab kita kat Melaka ni, kita orang paling soleh sekali. Kalau nak banding dengan kawan-kawan kita tu, kawan-kawan kita tak boleh pakai. Dia semua ahli maksiat, dia semua orang tak mengaji, dia macam tu. Sebab tu kita asingkan diri. Kalau macam tu salah lah. Bukan sebab tu.
Jadi mengasingkan diri kerana apa tadi? Nak membuat persiapan akhirat kita. Sebab kita tak ada masa lah. Tak ada masa. Jadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, bercampur olehmu akan manusia dan hilangkan mereka itu. Hilangkan mereka itu makna daripada dalam hatimu. Jangan ada manusia dalam hati kamu. Walaupun kamu bercampur dengan manusia, jangan ada manusia dalam hati kamu. Kerana hati ini bukan tempat makhluk. Hati ini tempat Allah. Apa maksud tempat Allah? Bukan tempat Allah duduk. Jangan kata Tuhan duduk dalam hati pula. Maksudnya apa tu? Hati kita ni senantiasa mengingati Allah. Hati ni untuk Allah, disimpankan Allah, bukan disimpankan makhluk. Kita simpan makhluk, risau nanti orang kata apa kita. Risau nanti orang kata apa kita. Risau nanti kawan ejek kita. Tu makhluk lah, maknanya tu ada dalam hati kita. Kita tak memikirkan apa Allah kata kita. Apa Allah kata aku ni, aku buat macam ni, apa Allah kata atas diri aku, Allah pandang aku macam mana ni. Kita tak takut orang pandang gini, takut orang pandang gitu, takut kawan-kawan kata begini, takut kawan-kawan kata begitu, sehingga kita sanggup melanggar perintah Allah kerana nak meraihkan manusia tidak. Asalkan kawan-kawan puji, okey lah. Allah benci pun bencilah asalkan kawan-kawan puji. Asal manusia puji tak apalah, biarlah Allah Ta'ala benci pun tak apa, asalkan manusia hormat, asalkan manusia sanjung, asalkan manusia kagum dengan aku. Allah benci, tak apalah. Na'udzubillah. Itu maksudnya dalam hati kita ada makhluk. Orang yang dalam hatinya ada Allah lain, dia akan mengutamakan pandangan Allah, dia akan mengutamakan apa yang Allah kata atas diri dia, bukan mengutamakan apa manusia kata atas diri dia. Dan hilangkan mereka itu dan agamamu itu, jangan berkata akan mereka itu, yakni jangan kamu zahirkan akan mereka itu. Maka inilah faedah yang memadakan bagimu. Maknanya jangan tunjukkan pada mereka. Jangan tunjukkan pada mereka siapa kamu tu. Jangan menunjuk-nunjuk. Jangan kamu menunjuk-nunjuk. Jangan kamu menunjuk-nunjuk. Maksud yang ke atas tadi tu, apa yang terlebih payah kehidupan ini serta orang yang hidup dan mengikut ia akan segala orang yang mati. Maksudnya apa tadi? Alangkah susahnya, maknanya susahnya kehidupan ni. Susah kehidupan ni kerana nak kena bergaul dengan orang yang hidup. Orang yang hidup ni pula ramainya yang melupakan Allah. Yang hidup ni pula banyak cintakan dunia. Tapi dalam masa tu kita nak kena ikut, nak kena contohi teladan orang yang soleh. Orang mati tu makna orang soleh lah. Orang mati tu orang soleh lah. Makna orang mati ni dia banyak ingat, orang ingat akhirat, ingat ibadat. Jadi payahlah hidup campur dengan orang yang tak nak agama. Tapi kita nak kena fikirkan tentang agama. Campur dengan manusia yang tak suka agama, kita nak kena ikut agama. Payah. Tapi kalau ikut manusia yang tak nak agama tu senang. Kita nak ikutkan kawan-kawan, nak ikutkan manusia yang tak nakkan agama tu senang, mudah je. Tapi nak melawan arus tu payah. Ramai yang tak nak mengaji, kita seorang nak mengaji, payah. Nanti orang kata apa? Nanti orang kata apa kita? Nak tunjuk baik lah tu, nak mengaji.
Orang ramai-ramai suka pakaian yang tidak menutup aurat. Kita seorang nak pakai pakaian menutup aurat, kan payah. Orang lain semua nak berfashion-fashion, kita tak nak. Kita nak pakai sederhana je, kan payah. Orang lain sedang cerita tentang saham-saham dunia, kita nak cerita tentang saham akhirat, kan payah. Jadi payah, tu maksudnya payah. Payah hidup atas dunia ni. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Ibnu Mas'ud tadi apa? Bercampur oleh kamu akan manusia dan hilangkan mereka itu dan agamamu itu. Apa maksudnya? Jadi bergaullah dengan orang, dengan campurlah dengan manusia tadi. Campurlah dan berpisahlah dari mereka itu daripada dalam perkara yang buruk. Campurlah dengan manusia. Campurlah manusia dan hilangkan mereka itu. Mana hilangkan mereka ni, jangan bercampur, jangan mengikut mereka dalam hal-hal yang tidak yang tak baik, jangan ikut. Yang tak baik jangan ikut. Dan agamamu itu, makna jangan kamu melukakan agama, jangan kamu merosakkan agama seperti yang dilakukan oleh ramai manusia itu. Jangan merosakkan agama. Campur manusia, campur yang baik-baik. Bila mereka membuat kerosakan agama, jangan ikut. Di antara merosakkan agama apa? Meninggalkan meninggalkan kewajipan tu merosakkan agama. Allah suruh semayang, kita tak nak semayang. Allah suruh belajar agama, kita tak nak belajar agama. Sebenarnya kita sedang merosakkan agama tu. Kita merosakkan agama. Jadi jangan ikut tu. Astagfirullahaladzim. Yakni jangan kamu zahirkan akan mereka itu, maka inilah faedah yang memadakan bagimu. Inilah ingatan, inilah nasihat yang memadakan bagimu. Bagi kamu yang nak mengambil pelajaran. Bagi orang yang nak ambil pelajaran, maka manfaatlah, adalah faedah. Tapi kalau kita jenis tak suka nasihat, tak suka peringatan, tak suka teguran, tak dapatlah kita faedah daripada perkataan tadi tu. Meskipun perkataan tu betul, baik, tapi kalau kita tak suka nasihat, takkan dapat faedah. Takkan dapat ambil faedah walaupun dikatakan oleh orang baik, walaupun perkataan tu baik. Kemudian kata kau, apabila bermasuk fitnah sesetengah di dalam setengah, dan kembali pekerjaan, yakni pergi datang dan berpaling manusia daripada pekerjaan agamanya, memberi belakang, tiada mengintai mereka itu di dalam mukmin kerabatnya dan akan janjiannya, dan tiada menuntut mereka itu akan orang alim, dan tiada melihat mereka itu akan yang memberi faedah, dan tiada orang yang menolong akan mereka itu pekerjaan agamanya, dan melihat akan fitnah melengkapi akan orang yang am dan ditolak, yakni merangkak, yakni berjalan pula antara khasah, maka bagi orang alim diuzurkan pada uzlah dan mengasingkan dia manusia, dan ditanamkan ilmu. Maksudnya apa? Apabila kamu tengok fitnah ni, dosa ni, maksiat ni dah masukkan, dah bercampur aduk dah, tu maksudnya. Apabila kamu tengok, bila kamu lihat, bila kamu tahu bahawasanya fitnah tu tadi dah berleluasa, maksudnya
bermasuk-masukan, dah bercampur lah kita cakap. Bermasuk-masuk ni dah bercampur, fitnah macam-macam dah. Sekarang kita tengoklah keadaan macam mana. Fitnah macam-macam fitnah dalam agama kita. Yang betul dikatakan salah, yang salah dikatakan betul. Yang buat maksiat cerita lain, yang menyebarkan fahaman sesat cerita lain pula. Yang memfitnah alim ulama lain pula. Yang zalim disanjung, yang soleh dipijak-pijak. Kan berlaku sekarang. Orang awam dah tak tahu adab, tak tahu akhlak dengan orang alim. Orang jahil menghukum orang alim. Orang jahil membodoh-bodohkan ulama. Betul tak sekarang? Cuba kita tengok. Sikit tak ada rasa malu, sikit tak ada rasa segan. Yang diri kita tu belajar agama pun tidak. Tapi perkataannya macam orang belajar puluh-puluh tahun. Sesuka hati membodoh-bodohkan alim ulama, mengaibkan alim ulama. Padahal kita pun tak solat kita pun tak tahu tahiyya ke tidak. Tuhan pun tak kenal, Quran pun kita tak baca. Tapi lidah kita ni menuturkan kata-kata yang tak berakhlak, yang tak beradab kepada orang-orang yang solat, yang menuntut ilmu agama, yang beramal dengan ilmu. Ni zaman dia. Kita tengoklah sendiri, tengoklah dalam media tu, tengok komen-komen tu bagaimana. Yang dibodoh-bodohkan tu orang yang macam mana. Yang diejek-ejek tu orang macam mana. Betul tak? Kalau kita tak nampak memang buta lah kita. Memang Allah tutuplah mata kita tu maknanya. Kalau tak nampak juga benda ni, tak perasan juga, memang Allah butakan mata kita. Butakan mata hati kita. Memang kita tak nampak. Tak ada hormat lah. Ibaratnya orang alim dengan orang awam ni sama je. Maki-maki orang alim selama je. Sumpah-sumpah orang alim selamba je. Betul tak sahabat? Sama je. Orang alim kita buat macam kawan-kawan. Orang alim kita buat macam kawan-kawan kita. Orang alim, ulama kita buat macam kawan-kawan kita. Suka hati kita nak bodohkan, nak bangangkan, nak fitnahkan, nak ejekkan, nak malukan. Tak ada rasa segan langsung. Kita tak sedar, kita sedang membuat sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah. Kita sedang menyakitkan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apabila kau tengok fitnah ni dah bermasuk-masukan dan kembali pekerjaan, yakni pergi datang, macam-macam. Pergi datang tu macam berubah-ubah. Macam-macam fitnah. Fitnah ekonominya, fitnah agamanya, bencananya, malapetakanya. Dan berpaling manusia daripada pekerjaan agamanya, memberi belakang. Manusia pakat-pakat membelakangkan agama maksudnya. Menghadap kepada dunia, menghadap kepada dunia sepenuh masa, sepanjang umur, membelakangkan agama dia. Tiada mengintai mereka itu di dalam mukmin kerabatnya. Tak peduli dah tentang saudara. Tak ambil berat dah tentang saudara kita. Saudara Muslim, saudara mukmin, tak ambil peduli lah. Engkau aku lah. Kalau aku kaya tu aku punya lah. Kau miskin tu kau punya hal lah. Yang berkuasa dengan kuasa dia, yang tak berkuasa dengan nasib dia. Orang bawah-bawah macam kita ni macam kambing, ikut apa saja diperlakukan oleh orang yang macam singa, macam serigala. Jadi tak peduli. Dan akan janjiannya, dia tak peduli dengan apa yang
Janji makna banyak manusia yang mungkir janji, dan tiada menuntut mereka itu akan orang alim. Tak menuntut orang alim maknanya tak perlukan tak perlukan ulama, tak perlukan orang alim. Tak berhajat dah kepada orang alim. Masing-masing boleh fatwa hukum sendiri, masing-masing keluarkan pendapat sendiri, padahal belajar agamanya pun tidak. Tak perlukan dah, tak perlu orang alim dah. Waktu tu orang alim tak diperlukan dah. Tak ada orang nak belajar agama dah. Tiada melihat mereka itu akan yang memberi faedah. Dia tak tahu apa yang memberi faedah kepada dia dan apa yang memberi mudarat pada dia. Dia tak nampak, dia tak tengok. Dan tiada orang yang menolong akan mereka itu pekerjaan agamanya. Tak ada orang nak tolong pekerjaan agama ni. Sikit sangat yang nak tolong agama ni, sikit sangat. Sedikit sangat yang nak tolong agama ni, sikit sangat. Ramai yang tak memperdulikan nasib agama. Pondok-pondok dibiarkan. Tak ada orang yang nak membela, yang nak menolong, yang nak membantu pembangunan institusi pelajaran agama. Pandai-pandailah kau cari hidup. Yang kaya dengan kekayaan dia, yang pangkat jawatan dengan pangkat jawatan dia. Orang kaya buat hal dia, tak peduli tanggungjawab terhadap agama. Pandai-pandailah tu guru tu nak bangunkan pondok macam mana, pandai-pandailah dia. Padahal kita ramai yang diberi keluasan harta, tapi tak peduli pun, tak rasa bertanggungjawab dengan agama. Tak ada yang nak nolong. Ada pun sikit. Dan melihat akan fitnah melengkapi akan orang yang am, dan tolak, yakni merangkak, yakni berjalan pula antara khassah. Fitnah ni bukan saja berlaku di kalangan orang awam, bahkan berlaku juga fitnah ni di kalangan orang-orang yang ada agama pun berlaku juga fitnah. Macam-macam fitnah. Bukan kata masyarakat je, yang orang awam macam kita orang awam ni. Bahkan di sisi orang-orang ada ilmu agama pun berlaku fitnah juga. Maka bagi orang alim diuzurkan pada uzlah dan mengasingkan dia dan ditanamkan ilmu. Bila dah sampai tahap ni, dah sampai peringkat ni, tak ada orang berhajat dah kepada ulama, maka dibenarkanlah orang alim membisu, tutup mulut dia daripada menyampaikan agama. Buatlah hal masing-masing. Tak perlu dah, sebab kamu tak lagi diperlukan. Orang tak pandang agama dah. Orang tak peduli dah agama. Orang tak nak belajar agama dah. Orang tak perlukan agama yang ada pada diri kamu dah. Tak ada dah. Maknanya bila sampai tahap ni nanti, makna dibenarkan orang alim mengasingkan dirinya daripada manusia dan apa? Menanamkan ilmu. Tutuplah. Tanamlah ilmu tadi dah. Kuburkanlah ilmu tadi dah. Sampai nanti satu masa ni sampai ni satu masa. Dan aku takut bahawasanya barang yang kami sebut itu, kata Imam Ghazali, iaitu inilah zaman yang payah dan kekeruhan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Takut inilah zamannya, kata Al-Imam Ghazali. Takut zaman dia tu. Iaitu inilah zaman dia yang payah dan yang kekeruhan. Takut. Padahal ni kita ni dah berapa lama dah. Maka inilah hukum uzlah, dan mengasingkan diri daripada manusia. Jangan salah faham. Jangan salah faham, mengasingkan diri daripada manusia, yakni pada tempat-tempat yang tertentu, pada waktu-waktu yang tertentu, kerana kita ada kewajipan yang perlu kita buat, laksanakan. Ada hak-hak kita terhadap Allah, ada hak-hak kita terhadap agama, ada hak-hak kita terhadap akhirat kita sendiri. Jadi ada masa kena tinggalkan makhluk, ada masa campur makhluk, pun campur dalam hal yang baik-baik. Itu cara dia. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan ada manfaat bagi diri kita sekarang ni. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita mendapat petunjuk pada malam ni, bagaimana cara nak hidup atas dunia ni sekarang ni, macam mana cara dia. Macam itulah tadi, campur manusia dalam hal yang baik-baik saja. Dalam hal tak baik dah biarkan, jangan campur tangan. Asingkan diri, tumpukan perhatian pada membuat persiapan mati kita masing-masing. Jangan habiskan masa duk campur benda yang tak penting-penting, sehingga kewajipan kita pun tak tertunai. Sekarang ni duk kecoh berapa September apa? Dah sudah lah. Dah lepas dah. 13 September ke 19 September ke September duk kecoh pasal Imam Mahdinya, kecoh pasal Dajjalnya, macam-macam, kecoh pasal free Freemasonnya, macam-macam lah. Kecoh sekadar tu kecoh lah. Tak ada apa bukan masuk macam mana. Kecoh tapi kita tak ada tindakan pun. Yang tak solat tetap tak solat, yang tak belajar agama tetap tak nak belajar agama. Duk kecoh di media, pompang, yang tak mengaji, yang tak semayang. Apa faedahnya? Apa faedahnya duk pompang? Kecoh tapi tak ada tindakan. Kalau ada tindakan tak apa, alhamdulillah. Kalau sekadar kecoh, pakak-pakak viral begini dan begitu, tapi tak ada tindakan pun, kita masih tak nak belajar pun, kita masih tak nak pergi cari ilmu pun, adakah Allah akan selamatkan kita dengan sebab kita sibuk kecoh tadi? Allah akan maafkan kita dengan sebab kita tolong kecohkan? Ataupun dengan sebab kecoh tadi semayang kita jadi automatik jadi baik, semayang kita jangan automatik jadi betul, hati kita automatik jadi bersih dengan kecoh tadi? Tu dipermain-mainkan oleh nafsu kita. Duk sembang dengan nafsu, sembang dengan nafsu kita. Itu nafsu lah tu, nafsu semangat tapi tak ada pun faedah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya Allah. Dilekakan oleh hal-hal yang macam tu, tapi kita tak bertindak, selangkah pun tak ada. Lepas tu geda, kita pun selesa balik. Bila geda kita pun selesa. Ingatkan berlaku kiamat, rupanya tak berlaku pun. Okey lah, enjoy lagi. Besok kecoh balik, kita pun reda. Lambat lagi, boleh lagi. Kita dipermain-mainkan. Kita ni dipermain-mainkan aja oleh nafsu memperbodoh-bodohkan kita. Syaitan memperbodoh-bodohkan kita, gelakkan kita, ketawakan kita. Habis-habis kecoh macam tu lah, semangat kecoh aja. Tapi kita tak nak belajar, macam biasa tak nak belajar. Patutnya adalah perubahan. Takut ni benda-benda macam ni nak berlaku ni, barangkali ni dah akhir zaman betul-betul dah ni. Tak boleh jadi ni, aku tak pergi belajar agama ni, amalan aku masih banyak tak betul ni, aku tak kenal Tuhan ni, hati aku tak bersih lagi ni. Aku tak boleh tidak ni, kena cari ilmu dah ni, dan pergi dan usaha, bagikan waktu. Adalah juga nampak faedah. Ni dah kecoh gitu, pompang. Kan lepak kedai kopi sembang lagi dengan kawan, pompang lagi cerita sekarang ni. Malam kan keluar jumpa kawan-kawan sembang lagi cerita yang sama lah. Tapi tak ada perubahan pun. Nampak tak kita dipermainkan? Agar Allah selamatkan kita semua. Amin ya Allah. Cepat buat persiapan kita. Kiamat tu tak berlaku. Apa yang Allah janji, Nabi sebut tu pasti akan berlaku, lambat cepat akan berlaku. Sibuk ke kita tak sibuk ke, kita kecoh ke kita tak kecoh tu, benda tu pasti berlaku.
Kita ni yang nak mati ni, tak esok lusa kita mati ni. Dajjal tak keluar lagi pun kita mati. Dajjal cepat keluar ke, Dajjal lambat keluar ke, kita mati. Dah persiapan mati kita macam mana? Persiapan mati kita macam mana? Dajjal keluar tak keluar ke, itu nombor dua. Kita ni persiapan mati kita ni. Dah buat ke belum? Dah bertindak belum? Dah melangkah ke belum? Anak bini kita dah belajar agama belum? Kita dah bagi didikan belum pada anak bini kita? Anak bini kita dah tahu halal haram belum? Anak bini kita dah kenal Tuhan belum? Anak bini kita dah tahu masalah penyakit hati ni? Dah tahu ke belum? Kita dah tahu ke belum? Kalau belum, maknanya tak ada faedah lah kalau sekadar kita popang, bobek. Kena bertindak lah secepat mungkin. Jadi besok kita mati dah. Jadi besok anak bini kita mati dah. Macam mana nak balik akhirat tanpa bekalan tadi tu? Nak kata tak tahu, tahu dah. Cerita tentang akhir zaman begini-begini, tahu dah. Tapi apa persiapan? Itulah hikmahnya. Allah Ta'ala menjanjikan benda-benda tu supaya kita yang berakal ni bertindak. Kalau nak ikutkan, tak wajib pun bagi Allah tu mendatangkan tanda kecil, mendatangkan tanda besar nak kiamat. Tak wajib pun bagi Allah. Boleh je Allah nak hancur leburkan 7 petala langit dan bumi dalam keadaan aman damai pun. Tapi naya kita tadi yang duk khayal, bersibuk, berseronok dengan dunia tadi, kalau Allah Ta'ala datangkan kiamat tu tiba-tiba. Tapi dengan sebab Allah kasih kepada umatnya Nabi Muhammad SAW ni, Allah kehendak jadikan ni tanda-tanda kecil. Nanti tak lama lagi timbul pula tanda-tanda besar. Maksudnya apa tu? Buat persiapan cepat. Tak kecoh pun tak apa. Buat persiapan cepat. Itu sepatutnya. Itu kasih sayang Allah lah tu. Padahal boleh je Allah Ta'ala nak hancurkan 7 petala langit dan bumi tanpa ada tanda-tanda. Boleh kan? Tapi kenapa Allah tak kehendak macam tu? Salah sayang dengan kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah tak nak ada yang terlupa, ada yang terleka. Allah bagi. Ni kita dah tengok dengan mata kita sendiri. Begitu tu. Pas satu-satu timbul. Apa yang Nabi cakap berlaku dah. Yang ni Nabi cakap dulu dah berlaku dah. Apa tindakan kita? Tindakan kita apa? Macam tu je. Heboh kat media je. Macam tu je. Tak mengaji pun. Tak nak belajar pun. Tak nak fahamkan agama pun. Tak nak kenal Tuhan pun. Jadi tak ada faedah. Maknanya rugilah kita kerana tak dapat ambil pelajaran daripada tanda-tanda yang Allah jadikan tadi. Ada pun orang yang berakal, yang cerdik, dia dengan sebab tanda-tanda tadi menjadikan dia takut, gerut dan bertindak. Tak boleh jadi. Cepat-cepat kena selamatkan diri dan anak bini dia. Kalau jauh daripada agama, dekat dengan agama dah. Ni kita kecoh. Moga Allah bagi taufik hidayah kita semua. Maka inilah hukum uzlah dan mengasingkan diri daripada manusia. Maka faham olehmu. Fahamkan baik-baik. Fahamkan olehmu. Lebih-lebih lagi ni akhir zaman ni, lagi-lagi lah kita nak kena beruzlah. Lagi-lagi lah kita nak kena beruzlah. Mengasingkan diri. Ni dalam media ni lagi ya. Dalam media ni pun kita nak kena uzlah juga ni. Bukan semua benda kita boleh campur dalam media ni. Dalam media ni, dalam TikTok ni bukan semua benda kita boleh campur. Salah campur kita dapat fitnah. Campur yang baik-baik. Campur yang baik yang baik-baik. Yang mengarut-garut jangan. Usaha. Yang mengarut jangan libatkan diri. Yang berfaedah campur. Yang mengingatkan kita kepada Allah campur. Yang mendekatkan diri kita kepada agama campur. Yang lagu-lagu kalau boleh jangan. Yang haram lebih-lebih lagi. Jangan kata mengasingkan diri di luar ni. Ni dalam media ni. Kita bergaul juga ni dalam media ni, betul? Maka kena asingkan diri pada masa-masa tertentu. Kena asingkan diri. Bukan semua benda kena campur. Tak nanti habislah kita.
Maka jika kau kata tiadakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi 'alal jamaah fa inna syaitana dhi'bul insani ya'khudhu syadzah wan nahiyata wal qasiyah. Lazimkan oleh kamu dengan berjamaah. Jadi ada muskil lah, ada muskil. Bukankah Nabi suruh berjamaah? Bukankah Nabi suruh bergaul? Tiba-tiba sekarang ni kau nak suruh berasing pula, macam mana? Ini dah berlawan dengan apa yang Nabi suruh. Ini dah berlawan dengan apa yang Nabi suruh ni. Kau suruh asingkan diri, Nabi suruh campur. Macam mana kita nak jawab? Kita nak jawab macam mana? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, lazimkan olehmu dengan jamaah. Taklah kamu duduk dalam berjemaah, berkumpulan lah, campur. Maka yakni kerana bahawasanya tangan Allah Ta'ala, bukan maksud tangan tu dah belajar dah kan? Yadullah itu atas jamaah. Kalau ikut ulama yang duk takwil, makna kekuasaan Allah Ta'ala itu ada di atas jamaah tadi tu. Dengan berjemaah tu ada pertolongan Allah, ada kekuasaan Allah. Bahawasanya syaitan tu harimau manusia. Setan tu ibaratnya seperti harimau yang nak menerkam manusia. Menerkam ia syaitan akan yang jauh. Setan ni dia suka menyesatkan orang yang suka duduk menyendiri, maksudnya yang tak suka campur orang. Macam kalau macam kambing yang suka seko-seko, tak campur orang tu. Tak campur orang pula dah. Tak campur kambing, tak campur geng-geng kambing. Kalau serigala ke, singa ke, rimau ke, dia suka serang kambing yang duduk seko-seko. Bukan kambing duduk sorang-sorang, kambing yang duduk seko-seko. Kambing yang suka duduk seko-seko tu, tu setan suka. Tu rimau suka. Tapi kalau kambing tu duduk dalam grup, dia payah nak rapat sikit lah. Itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh duduk dalam jamaah dan menerkam ia akan yang jauh dan yang asing dan yang tunggal. Siapa duduk mengasingkan diri, tak nak campur dalam jamaah, inilah nanti akan ditipu daya oleh syaitan, disesatkan oleh syaitan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana ma'al fadhi wa huwa minal athnaini ab'adu. Bahawasanya syaitan serta seorang itu, dan iaitu daripada dua orang lebih jauh lagi. Mana kalau ada dua orang, syaitan jauh sikit. Kalau ada seorang, dia kapan. Sebab tu kalau yang bujang, syaitan banyak. Kena berdua lah. Kalau bertiga lagi lah, lagi jauh Kalau berempat, lagi takut nak datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya setan ni suka, kalau seseorang tu dia suka lah, senang nak kacau, senang nak sesatkan. Jadi macam mana ni? Dan ketahui olehmu bahawasanya segala akhbar datang pula sabdanya, alzam baitaka wa alaika bil khassah wa da'anka amrul ammah. Lazimkan oleh kamu akan rumahmu. Ada pula hadis yang kata macam tu daripada Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi suruh berjamaah, ada pula hadis Nabi suruh lazimkan diri. Batulah kita ni nak pakai ulama nak menguraikan ni. Ulama lah punya kerja ni, nak menguraikan hadis Nabi yang ni dengan hadis yang tu. Macam mana ni nak buat ni? Bukan kerja kita ni. Lazimkan olehmu akan rumahmu, dan lazim dengan pekerjaan yang tertentu. Makna pastikan diri kamu tu membuat kerja yang penting saja, dan tinggal daripada dirimu akan pekerjaan yang am. Mana benda yang umum yang tak ada kena-mengena dengan diri kamu, Nabi suruh tinggalkan. Pula hadis ni tadi Nabi suruh berjamaah. Jadi ulama duk himpunkan benda ni tadi
Himpunkan makna hadis tadi, yang pertama tadi, himpunkan dengan yang ni, dapatlah jawapan seperti mana yang diceritakan sebelum ni tadi. Makna bercampurlah dengan manusia dalam hal yang hal yang baik-baik, campur. Campur dalam hal yang baik-baik, grup yang baik-baik, campur. Kerana di situ ada pertolongan Allah, ada keberkahan yang Allah beri. Jangan duduk seorang-seorang. Kemudian ada pun dalam hal yang sia-sia, yang larau-larau, yang dosa-dosa, maka kamu kena asingkan diri. Dia tak adalah berlawanan hadis tu. Macam tu. Dan lagi disuruh pula dengan uzlah dan mengasingkan diri pada zaman yang fasid, yang jahat, dan tiada berlawanan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak berlawan pun dengan hadis tu. Bukan kata lawan hadis Nabi, tak. Kan tadi dia kata campur manusia, campur yang baik-baik, solat jemaah campur manusia, kenduri kendara yang baik-baik campur, program yang baik-baik campur, majlis ilmu campur, solat Jumaat campur. Benda larau-larau tinggalkan. Lazimkan diri kamu di rumah tu, buat hal kamu, buat pekerjaan kamu. Itu sangatlah. Minum dulu. Kan kalau minum jadi baca lama pula. Kalau minum kan dia jadi segar, lama pula kita baca tu. Jadi zaman yang fasad ni, zaman yang fasid ni, yang jahat ni, jadi tak berlawan pun sabda Nabi SAW tu, tak ada berlawan. Dan tiada daripada himpunkan antara dua hadis ini dengan hawwalallahu wa quwwatuhu wa taufiquhu. Maka kata muallif radhiyallahu anhu, maka aku kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazimkan kamu dengan jamaah itu, ihtimalkan tiga wajah. Ada tiga yang Nabi kata berjamaah tu, ada tiga alasan dia. Kata Imam Ghazali ada tiga. Bahawasanya dikendaki dengan dia berjamaah tadi tu, lazimkan pada agama dan hukum. Taklah kamu berjamaah, taklah kamu bermuafakat bersama-sama di dalam agama dan hukum, yakni lazimkan olehmu mengikut agama dan jamaah ahli ummah, kerana tiada berhimpun umat ini atas pekerjaan yang sesat. Ghalibnya walaupun ada kesesatan di kalangan umat ni, tapi kebanyakannya tidak ada. Maknanya manusia itu berhimpun di dalam pekerjaan yang sesat. Walaupun ada yang sesat, tapi bukan semua manusia akan mengikut yang sesat tu. Maka mencarikan ijma' dan hukum yang ittifaq, yang bersalahan barang yang atasnya jumhur ulama ummah, dan menunggalkan daripada mereka itu, iaitu batil dan sesat. Dan ada pun jika i'tizal, mengasingkan diri daripada mereka itu kerana membaikkan dalam agamanya, maka tiada yang demikian itu daripada batal dan sesat itu sesuatu. Tak jadi masalah pun. Kalau dia tak nak campur manusia dengan sebab nak menjaga dirinya daripada fitnah, itu tak ada masalah. Bukan maknanya melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Jadi dia mengasingkan diri itu kerana ada pekerjaan penting yang perlu dibuat untuk diri dia. Diperlukan pengkhususan, perlukan perhatian. Jadi dia kena asingkan diri. Wallahu a'lam. Jadi rasa mata perih-perih dah, rasa mata pedih-pedih dah. Allahumma salli ala Muhammad. Sedapnya kalau ada orang ubud. Kalau ada orang urut ni bukan main sedap. Minta dia dengar tu. Tak minta dia dengar. Siapa nama dia? Apa nama TikTok kawan kita tukang urut? Azmil. Ada Azmil. Azmil. Dia senyap dia. Takut dia mengasingkan diri. Tengok balik. Takut dia mengasingkan diri. Nanti takut dia mengasingkan diri pula. Kita tak tahu nama TikTok dia siapa Azmil. Azmil Azmil Johannes. Azmil ada tak Azmil? Bila nak balik Azmil, jangan balik Terengganu lama-lama tau. Lain lah sana ni. Ha? Lain lah sana ni.
Tak adalah. Dia tak mengaji ni mula-mula macam rasa bersalah. Dah masuk 2, 3, 4 kali nanti jadi seronok pula dah. Lepas tu nak datang jadi malu. Langsung dah tak datang. Banyak yang kantoi macam tu lah. Yang mula-mula ponteng sehari. Macam rasa bersalah. Rasa bersalah. Lepas tu ponteng lagi. Rasa macam sedap pula. Si tak sedar dah seminggu tak datang. Pun dah sebulan tak datang. Pun dah 2 bulan tak datang. Lepas tu teringat nak datang, malu lah. Rasa segan lah nanti ustaz kata apa tu setannya permainan tu. Alah, tutup buku. Tutup buku. Khatam lah. Tengok dia punya bijak permainan dia. Sebab tu kena duduk dalam jamaah, jangan left group. Kalau left group nanti tak ada kawan nak panggil kita. Kalau dalam grup tu kan ramai yang boleh panggil, jom mengaji, jom kelas, jom malam ni kelas. Duduk seorang. Ada seorang tak ada orang nak ingat kita, tak ada orang nak panggil kita. Orang lain panggil. Orang lain yang panggil lah. Sebab tu kena duduk dalam jamaah lah. Duduk dalam jamaah. Duduk dalam grup yang baik-baik. Boleh tumpang nasihat, boleh tumpang semangat. Jangan duduk seseorang. Kita nak berhijrah, nak berubah ni kena duduk dalam jamaah. Kena ada kumpulan, ada kawan-kawan. Kena berkawan dengan orang mengaji. Walaupun kita tak suka mengaji, kawan dengan orang mengaji, insya-Allah kita boleh tumpang semangat mereka. Malah-malah pun jadi nak belajar juga. Malah-malah pun nak datang juga sebab tumpang semangat kawan kan. Kalau seorang-seorang ni payah itu. Memang kena terkekam je lah kita dengan setan tadi tu. Ibaratnya macam kambing duduk sekor-sekor. Disuruh Ustaz baca doa dulu. Kita keluar dulu. Disuruh Ustaz baca doa dulu. Kita keluar kan. Nak baca doa dulu. Ada yang nak keluar doa penutup. Baik. Jangan saya baca doa. Dia orang ni keluar je lah. Tak baca doa pun keluar je lah. Apa masalah tak lengkap. Tak beradab lah konon. Bagus lah dia orang ni. Masya-Allah, baru ngaji jaga adab Bagus dia orang ni. Baik-baiklah kita baca doa. Bagus dia orang ni. Okey. Baca doa Baca doa penutup lah ni Sebab ada yang nak keluar tidur macam-macam. Dia orang ni masya-Allah Bagus dia orang ni. Tengok. Hormat guru lah, beradab lah. Jangan main-main dia orang ni. Bukan kaling-kaling dia orang ni. Mata dah putih. Tangan tadah dah ni. Dah tadah tangan dah. Baik. Macam-macam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana alimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutul unsa wa dzakara sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah boleh tidur lah tu. Yang dah tarik tutu, yang dah bentang tilam ke. Dah baca doa penutup dah. Boleh lah. Yang perit-perit mata. Boleh Azman selamat. Terima kasih semua sahabat semua terima kasih banyak. Terima kasih yang sudi hadir, yang sudi ikut kelas, yang share. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom live group. Siapa nak berehat, selamat berehat sahabat. Lewat dah ni kat U1 dah. Untuk sidang pun ada. Baik, minta undur diri sahabat. Bismillah. Sila selamat rehat. Mudah-mudahan
berehat dalam rahmat Allah, berehat dalam redha Allah, berehat dalam keampunan Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Besok insya-Allah boleh jumpa lagi. Boleh sama-sama lagi insya-Allah kita kongsi-kongsi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih yang bantu tap-tap skrin, yang share-share, terima kasih banyak-banyak. Yang support saya terima kasih. Besok hari Isnin insya-Allah, besok pukul, kalau tak ada apa-apa, pukul 9 pagi ataupun 9 lewat 9.30 lah. 9 pagi ataupun 9.30 pagi besok ada kelas duha, insya-Allah lah. Jadi siapa yang nak join bolehlah besok. Kalau tak, kita pernah bagi hati kita risalah Misbah Munir. Terima kasih yang sudi hadir dan selalu hadir, yang ikut kelas. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga ada ilmu yang bermanfaat yang dapat saya kongsikan untuk kawan-kawan semua. Terima kasih Hazrul, kawan-kawan yang ada kongsi rezeki, bagi hadiah, bagi sedekah, yang tak bagi, semuanya lah, tidak terkecuali semuanya yang hadir. Saya doakan senantiasa diberi pertolongan, dipermudahkan oleh Allah SWT akan segala urusan kalian semuanya, insya-Allah. Diampunkan segala dosa zahir batin. Mudah-mudahan Allah sampaikan segala pahala-pahala yang seandainya ada, ya Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan, kirimkan pahala ini kepada ibu bapa kita semua, insya-Allah. Bagus bateri speaker tahan. Betul Azman? Alhamdulillah lah, speaker ni setakat ni tak menyesal lah saya beli speaker ni. Setakat ni tak menyesal saya beli. Boleh cakap tu kuat dah. Tak menyesal beli. Moshi ni tadi kata Kak Na ni kata nak left tak left juga dia. So baca doa tak datangan baca doa tapi dia tak keluar je. Dia kata nak keluar tak keluar juga. Baik, sila bismillah. Oh iya ke, sound rakaman pun baik dengan moshi. Alhamdulillah Azman. Jemput makan sahabat ni, jemput makan. Boleh bateri mata dah nak habis dah tu. Ya, bismillah. Baca doa pula dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa makan tak boleh panjang-panjang. Makan bismillah. Cepat. Siapa yang ada buka beg kuning tu, terima kasihlah. Ada bantu beli, terima kasihlah banyak-banyak. Sikit sebanyak boleh bantu juga. Barakallahu fikum. Okey, saya pun nak makan Azman. Sila Azman, makanlah. Siapa lagi ni? Jamilah Man. Jamilah Man. Bukan. Ke abangnya orang rumah bukan? Oh, nama sama. Bukan. Tok Jawa. Terima kasih Tok Jawa. Rinzi, Baim, siapa lagi ni kawan-kawan kita ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ida, Azman, Kak Na, Abenam. Siapa lagi? Bat, Mama Sal, Azi, Marisa, Muhammad Nazrul. Allah, siapa lagi ni? Mata pun dah kelabu dah. Ahmad Faisaluddin, Jasni. Baik, siapa lagi? Kawan ni. Allah sallallahu sayyidina Muhammad Nuris, Adam Dinil Legasi. Kicap ada kicap. Makan. Kicap. Dah mengantuk. Esok nak kerja. Boleh. Tidur. Saya nak tengok komen daripada atas tadi. Bertelur sebiji sekarang apa? Terima kasih yang bagi bunga.
Kalau kambing golek, Masya Allah. Ya Karim. Mata pun pedih ni. Sebab tu macam lemau je. Saya malam ni macam lemau. Masa pun pedih ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah sahabat Ahmad Saif. Terima kasih sahabat. Tak ada ilmu pun kongsi-kongsi. Apa yang duk tulis dalam kitab tu duk baca-baca begitu je lah. Makan dulu Ustaz kan habis tu sudu dah. Kuat bunyi sudu dia orang dengar. Sampai Singapura dengar bunyi sudu. Sila-sila ni baru jadi nak leh mata tungkat dengan jari dah ni. La ilaha illallah. Sampai macam tu sekali. InsyaAllah. Okey sahabatlah. Selamat rehat semua. Terima kasih banyak-banyak. Susu raya ada lagi tu. Susu raya dah tidur ke belum? Ada rezeki balik Melaka, insya-Allah jumpa Ustaz. Insya-Allah. Siapa ni? Ahmad ni. Insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan ada rezeki saya dapat jumpa kawan yang baik-baik. Muhammad Hazrul, terima kasih. Sama-sama kasih. Sama-sama kasih semua. Sama-sama kasih. Terima kasih, sama-sama kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila. Boleh berehat. Selamat rehat sahabat. Selamat rehat dalam rahmat Allah, dalam redha Allah, dalam keampunan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik undur diri. Baik. Besok nak kerja dah. Baik. Undur diri dulu, nak sambung kerja. Bismillah. Okey sahabat kita jom kita berehatlah. Kan saya tak in live kan. Kalian ni pun tak nak tidur, tak nak berehat ni. Okey, jumpa lagi. Salah silap kekurangan, minta ampun maaf banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi insya-Allah besok kuliah duha insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik pada kita lah dapat jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyakkan berselawat dan beristighfar. Banyakkan beristighfar. Dan jangan lupa saling mendoakan yang baik-baik sesama kita insya-Allah. Dan jangan lupa saling memaafkan. Siapa pun kita maafkan siapa pun insya-Allah. Selagi Ustaz tak live, kami pun tak live. Orang pula dah. Baiklah, saya live lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik sangat dia orang ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni live betul-betul dah ni. Ni live betul-betul.